Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala syafil amir mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, terima kasih Imam. Pengurusi muslim yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Adalah kesempatan kuliah murid pada malam ini. Izinkan saya untuk perkenalkan tokoh pejuang Turki yang hebat. Tokoh pejuang, tokoh ulama, tokoh sufi yang dipunyai oleh Badi'un zaman Sanusi. Dan tajuk perbincangan kita adalah Turki menerusi perspektif Badi'un zaman Sanusi. Sanusi ialah tokoh yang kita jadikan sebagai bahan perbincangan kita ini. Tokoh luar biasa. Tokoh perjuangan, dan dia menulis kitabnya dalam peperangan. Dia menulis kitabnya dalam medan peperangan. Dikelilingi oleh murid-muridnya, dan akhirnya terhasillah Risalah Nur yang terkenal di dunia ini, yang dikaji oleh seluruh dunia ini. Barangkali di Indonesia juga ada halakah pengajian Risalah Nur. Dan apakah signifikannya tokoh yang hebat ini? Dan bagaimanakah Turki dalam pandangan pejuang yang kita maksud tadi? Ini dia yang saya maksudkan ialah Sanusi, pada zaman Sanusi. Nama asalnya Said, Nusi ialah keluarganya, dan Badi'un Zaman ialah pangkat yang diberikan oleh umat Islam. Badi'un Zaman maksudnya ulama sepanjang zaman. Dan dia terkenal dengan khutbah Syamiyah yang dia tuturkan ataupun dia menjadi khatib di Masjid Syamiyah atau masjid di Syam, dan dia mengumpulkan ulama yang besar-besar ketika itu, agung-agung, dan dia menyampaikan satu ucapan yang cukup indah. Ketika itu umat Islam sedang dijajah. Utsmaniyah baru saja jatuh. Umat Islam tidak ada yang berdikari. Negara Islam telah dijajah satu persatu. Itu suasana yang dihadapi ketika itu. Said Nursi hidup dalam dua era, satu era Utsmaniyah, satu lagi era kejatuhan Utsmaniyah pada tahun 1944. Dia menyaksikan kedua-duanya, dan dia adalah pejuang yang berperang dengan Rusia ketika itu. Dalam khutbah Syam ini, dia menyatakan ada 6 penyakit yang sedang dihadapi oleh umat Islam, dan dia tepat ketika itu dan sampai hari ini. Dalam bahasanya, izinkan saya untuk menyebut satu persatu secara ringkas. Pertama, penyakit yang menimpa umat Islam ialah hayatul ya'si, kecewaan dalam hidup. Sebab tidak ada masa depan ketika itu umat Islam dijajah. Dan ketika itu mautus sodaqi, kepercayaan telah hilang sama sekali. Pemimpin dengan rakyat terpisah. Pemimpin mendosai rakyat. Rakyat tidak mempercayai pemimpin. Dan yang ketiga ialah muhabbatul adawah, cinta dengan musuh. Bekerjasama dengan musuh untuk menjatuhkan kawan sendiri. Penyakit yang sangat dahsyat ketika itu ialah muhabbat al-adawah, cintakan pemusuhan. Di kalangan umat Islam, kita bermusuh, tetapi kita mengambil musuh sebagai kawan. Dan yang keempat ialah al-jahlu birrabitah nuriyah, dan ketika itu semangat jiwa kerohanian telah pudar. Dan kesatuan ummah yang dipadukan dengan rabitah nuriyah, dengan kebersamaan, kesamaan dan kemuliaan jiwa telah hilang sama sekali. Dan yang ketiga ialah wal sidat mutanawwa as-sari, penjajah yang zalim. Rakyat ditindas dan tidak ada ruang keadilan yang dapat dirasakan oleh rakyat. Dan yang keempat, yang keenam ialah aqasul himmah ala syasyiyah, yaitu perjuangan untuk diri masing-masing. Dan cita-cita untuk mendirikan sebuah negara Islam tersekat dengan cita-cita pribadi yang tidak dapat dilakukan. Dan itulah antara isi kandungan khutbah Syamiyah yang sangat terkenal. Pelajar-pelajar PhD, pelajar master melakukan kajian terhadap khutbah ini dan menambahkan apakah maksud yang sebenarnya dalam dirangkapkan dengan 6 masalah yang dihadapi oleh umat Islam ketika itu. Mari kita renung satu masa dulu.
Osmaniyah adalah sebuah negara yang besar. Walaupun berpusat di Istanbul, asalnya berpusat di Bursa, kemudian berpindah ke kota lain, akhirnya Istanbul apabila Istanbul dibuka. Ketika itu, kedudukan Osmaniyah sebagai penaung kepada seluruh dunia. Daripada timur ke barat, daripada Afrika, hujung Afrika, Maroko, sampailah ke Asia Tenggara. Itulah negara Osmaniyah. Dan kita adalah Osmaniyah. Simbol Osmaniyah ialah bola bintang. Dan kita dalam negara kita, kita tak pernah disebut kita Osmaniyah. Sedangkan kita di bawah Osmaniyah. Berjayanya British untuk memisahkan kita dengan Osmaniyah begitu jauh, begitu bersempena, sehingga orang Melayu tidak tahu dia adalah Osmaniyah. Sultan Mansur Shah ialah Gubernur, dilantik sebagai Gubernur Osmaniyah di Melaka ketika tahun Qurun ke-14. Sultan Iskandar Muda dilantik sebagai Gubernur Osmaniyah di Aceh. Dan yang ada pemerintah di alam Melayu ini bukan Sultan mutlak tetapi bernaung di bawah Osmaniyah. Sultan Mansur Shah mengutuskan utusan untuk bertemu dengan Khalifah Osmaniyah dan membawa misi ke alam Melayu. Tetapi sejarah kita tidak dinyatakan kecuali dalam hikayat Hang Tuah yang mengatakan Hang Tuah berlayar ke Istanbul untuk bertemu dengan Khalifah dan minta restu padanya dan dibawa balik dengan meriam yang banyak daripada Istanbul. Inilah ketika zaman keagungan Osmaniyah. Tetapi menjelang Qurun ke-20, negara yang besar ini telah jatuh. Sebelum kejatuhan, 100 tahun sebelum kejatuhannya, daripada sebesar ini telah menjadi sebesar ini. Walau macam mana pun masih melipati 3 benua. Benua Asia, Eropah dan Afrika. Masih lagi 3 benua. Satu kerajaan yang bertapak di 3 benua ialah Osmaniyah. Dan pada tahun 1924, kerajaan ini jatuh sepenuhnya. Syed Hawa pada zaman hidup ketika sebelum kejatuhan dan selepas kejatuhan. Zaman keagungan dan zaman sekularisme. Dan dia menyatakan ketika kejatuhan kerajaan Osmaniyah, umat Islam ketika itu tidak ada bimbingan lagi, telah ditimpa oleh 6 penyakit yang asas tadi. Itulah yang dibincangkan oleh tokoh Syed tentang ini. Mari kita lihat sejarah Syed ataupun Syed Nursi ini ataupun pada zaman Syed Nursi. Di Turki dia dianggap sebagai menjadid kurun yang ke-lepas. Di Malaysia kita tidak anggap dia menjadid, tetapi orang Turki menganggap dia adalah menjadid. Dia adalah inspirasi kepada pejuang Turki sekarang. Dan ahli-ahli yang dibimbing ataupun yang terbina daripada kajian Profesor Ainun, kitab utamanya semakin bertambah. Di Malaysia ada beberapa kumpulan ini, barangkali tuan-tuan ada yang terlibat. Di Indonesia menjadi pusat kajian Profesor Ainun. Dan di Australia, di Amerika, di Eropah, kajian yang berpusat kepada tokoh ini telah berlaku secara meluas. Sedangkan usrah yang lain, mereka mengkaji seluruh tokoh yang ada dalam Islam. Tetapi dalam khusus untuk Profesor Ainun, mereka hanya mengkaji satu kitab saja. Kitab ini tidak habis untuk dikaji sebab kandungannya berlapis-lapis maksud dan matlamatnya. Dia telah berjuang menentang Rusia dalam awal Perangan Dunia Pertama. Dalam Perang Dunia Pertama, dia telah menjadi tentera sukarela Kerajaan Osmaniyah dan dia ditangkap berkali-kali, dicuba dibunuh berkali-kali. Akhir sekali dia apabila Jeneral Rusia melalui depannya, semua tunduk dan dia tidak tunduk. Apabila Jeneral Rusia datang depannya, dia tidak tunduk sama sekali, sedangkan seluruh yang lain tunduk dan dia ditangkap dan dihukum gantung. Kerana dia tidak tunduk kepada Jeneral terbesar Rusia, dia dihukum gantung. Dan dia gembira sebab dia ingin bertemu Tuhannya. Dia menulis saat yang gembira ialah bila dia dihukum gantung, itulah saat gembiranya. Sebab hidupnya lah untuk akhirat. Inilah tokohnya. Pada hari hukuman dijalankan, dia dibawa ke tali gantung, diperhentikan oleh jeneral yang menjatuhkan hukuman tadi. Dia minta izin sekejap untuk solat 2 rakaat. Dia kata dia solat secepat mungkin. Dia bimbang, takut orang kata dia takut mati. Dia nak solat secepat mungkin dan dibenarkan. Apabila jeneral diperhatikan kelakuan Syed Nursi, dia terharu. Rupa-rupanya Syed Nursi tidak hormatnya sebab bukan kerana dia sombong, tetapi agamanya tidak membenar dia tunduk ke siapa. Sebab dia berkata kepada jeneral tadi, saya bukan tidak hormat Tuhan,
Tetapi agama saya tidak membenarkan saya tunduk pada siapa kecuali Allah SWT. Dengan kata itulah dia dihukum. Dan hari itu dia bersujud sekali lagi kali terakhir. Hatinya sangat gembira sebab dia akan bertemu dengan Tuhannya. Dan jenderal tadi mengatakan, tunggu sekejap, saya ampunkan dia. Bebaskan dia. Dia seorang yang sangat setia dengan agamanya. Saya appreciate kepada orang yang sangat setia pada agamanya. Dan terlepaslah Syekh Nursi daripada hukum gaduh. Sedangkan dia sudah bersedia untuk bertemu dengan Tuhannya. Itulah Syekh Nursi. Dan apabila dia solat, suaranya bergema bila disebut subhanallah. Bukan saja dia yang menggeltar, orang yang mendengar menggeltar. Inilah pejuang dan inilah gambar ketika dia bersama dengan tenteranya. Dia memimpin satu batalion yang berjuang sukarela. Dan dia masuk ke dalam medan perang Rusia yang penuh dengan senjata. Di antara muridnya ramai yang syahid. Dan dikatakan ratusan muridnya yang telah syahid dalam perjuangan ini. Ketika dia dalam peperangan, ketika sedang menembak, dia sedang mencanakan ilmunya. Bab satu, dia tulis, dia kata, dia sebut dan pelajarnya tulis dalam masa peperangan. Barangkali inilah satu-satunya kitab yang tulis dalam peperangan, iaitu Rasail. Ya, insyaAllah saya tunjuk kemudian. Dan tuan-tuan, Osmaniyah ketika itu belum lagi jatuh. Dia diberikan peringkat yang besar, disebut sebagai Badi'un Zaman. Badi'un Zaman ialah pejuang, ulama, tokoh Osmaniyah sepanjang zaman. Itu maksud Badi'un Zaman. Badi'un Zaman ialah tokoh bintang ataupun anugerah yang diberikan oleh kerajaan Islam. Dan dia dihantar ke Siberia. Dia hidup dalam buangan yang begitu lama oleh tentera Rusia. Dan ramai daripada pelajar-pelajarnya telah syahid. Dan dia survive, dia kembali ke Turki. Dan sejarah perjalanannya cukup mengagumkan. Daripada satu tahanan dia lepas satu demi satu. Dan ialah tokoh yang ganjil. Dalam peperangan yang terakhir, sebelum kedatangan Osmaniyah, Turki diserang oleh British. British sangat angkuh ketika itu sebab dia menjajah hampir separuh dunia. Dan tugas terakhir ialah hancurkan Osmaniyah yang bertapak di Istanbul. Maka peperangan Gallipoli terkenal dalam sejarah. Dan tentera kita masih lagi mempelajari. Tentera Malaysia masih mempelajari strategi yang digunakan dalam peperangan Gallipoli. Walaupun British yang berperang dengan Turki ketika itu, British kalah. British di bawah pimpinan Winston Churchill. Dan Osmaniyah ketika itu di bawah Mustafa Kamal. Mustafa Kamal ketika itu masih belum ada menjelaskan diri dia sebagai seorang penentang Islam. Belum. Dia berjuang untuk Osmaniyah. Dan inilah kekalahan yang memalukan British. British angkuh telah kalah di tangan Turki. Turki ketika itu sudah hampir jatuh. Turki sudah hampir jatuh dan masih dapat pertahankan dan dapat mengalahkan tentera British yang sangat hebat. Tentera British tak dapat disekat oleh mana-mana negara dunia. Dalam peperangan terakhir British, dia menentang Waterloo. Dalam peperangan Waterloo, menentang Perancis. Perancis kalah. Sekarang dia anggap Osmaniyah enteng. Peperangan telah berlaku dan kematian yang dihadapi oleh tentera British sebanyak 300,000 tentera telah berkorban. Dan bagi pihak Islam, tentera Osmaniyah telah syahid seramai 250,000. Keputusan Osmaniyah menang dan ilahi sangat banyak dalam kisah Gallipoli. Dan tentera Malaysia, saya dipahamkan, menjadikan strategi peperangan British inilah sebagai strategi peperangan Malaysia. Sebab kita sangat terikat dengan cara British. Oleh sebab itu, Gallipoli sangat dipahami oleh setiap pegawai tinggi kita. Inilah gambar-gambar peperangan dan saya harap menyaksikan peristiwa tersebut. Dalam Perang Dunia Pertama, seluruh dunia sedang merancang untuk menghancurkan Osmaniyah. Dan ketika itu, termasuklah British, Rusia, Perancis, Amerika, seluruhnya bergabung untuk menentang Osmaniyah sebelah kanan yang benderanya berlintang itu Osmaniyah. Tiba-tiba Jerman bersama Osmaniyah. Ini yang tidak dapat dipikirkan oleh negara Eropah sebab seluruh negara bukan Islam bergabung untuk hancurkan Islam.
Tetapi kata Jerman, kami akan bela Islam. Kata Jerman, kami akan bela Islam. Satu-satunya negara dalam Perang Dunia Pertama yang bersama Islam ialah Jerman. Itu sebab tuan-tuan sangat benci Jerman sebab baca British, sejarah British. Dalam filem kita digambarkan Jerman sangat bodoh dan British sangat hebat dalam peperangan itu yang dipertontonkan dalam combat dan sebagainya. Tetapi itulah gambaran mereka ingin menghancurkan Islam. Dan dalam Perang Dunia Pertama, Islam, Osmania dan Jerman dua-dua jatuh. Dua-dua jadi orang kalah. Inilah sejarah yang cukup pahit. Sebaik saja kita kalah dalam Perang Dunia Pertama, itu maksudnya kita jatuh. Sebab negara Islam terakhir. Pada tahun 1923, maka perjanjian yang disebut sebagai perjanjian Lausanne telah dikenakan oleh orang yang menang ke atas orang yang kalah. Dan Atatürk, walaupun dia adalah Osmania, dia tidak bersama Osmania, dia bersama dengan musuh. Di sinilah pembelotan tentera, pegawai tinggi tentera Osmania, namanya Kemal Atatürk. Dia tidak Islam. Tadi dia menentang British, dia menang. Sekarang dia bersama dengan musuh. Negara Osmania yang besar, tuan-tuan, ini dia negara yang kita lihat. Negara ini telah dikecilkan sekecil-kecilnya sehingga yang kita ada Turki sekarang. Itulah Osmania telah hilang, tinggal Turki yang kecil hari ini. Kita tengok di sini sebelum kejatuhannya, Greece ialah negara Turki. Greece ialah Osmania. Kita lihat Azerbaijan adalah Osmania. Kita lihat juga Balkan adalah negara Osmania. Mekah, Madinah negara Osmania. Mesir, Afrika negara Osmania. Tetapi bila kita kalah, seluruh tanah ini diserahkan kepada tentera Azad yang dipimpin oleh British, Perancis dan seluruh yang hijau ini selain pada Turki telah dijajah oleh tentera Azad. Mereka bagikan tanah kepada tentera Azad sama ada Perancis, Itali ataupun Rusia ataupun Amerika ataupun negara yang bersepakat dalam Perang Dunia Pertama. Cukup malang, akhirnya tinggallah negara Turki yang kecil hari ini ialah hasil belotan daripada dalam sendiri. Maka pada tahun 1923, perjanjian ini berkuasa selama 100 tahun dan tahun ini tahun yang telah tamat perjanjian Lausanne. Dan sekiranya Turki ingin mengambil kembali tanahnya, apakah boleh? By right, dia boleh mengambil kembali tanahnya. Tetapi pasti dia tidak akan diberi oleh Mahkamah Antarabangsa. Mahkamah Antarabangsa di Geneva tidak akan membenarkan. Bahkan tanah Palestin pun diserahkan pada Israel. Jangan harap untuk Turki untuk mengambil kembali tanah sebelum perjanjian Lausanne, dan Turki sekarang sedang membangun untuk mengambil kembali sebahagian daripada tanahnya di wilayah Greece dan peperangan sedang terbuka. Mari kita lihat apakah yang berlaku kepada tokoh hebat ini. Satu lagi kumpulan detik-detik kejatuhan Osmania ialah apa satu kumpulan pemuda yang mereka sebut Young Turks. Turki muda yang bangkit untuk menjatuhkan kerajaan sendiri. Ada banyak satuan di Malaysia yang menjadikan Young Turks sebagai inspirasinya untuk membina persatuan belia di Malaysia. Walaupun dia Islamik, tetapi inspirasinya lah untuk menjatuhkan Osmania. Dan tuan-tuan cari apakah persatuan yang menjadikan Young Turks sebagai inspirasinya? Pemuda-pemuda dinamik mengatakan bahawa dia ingin mengubah reformasi daripada zaman Osmania kepada zaman moden, dan rupa-rupanya mereka terperangkap dengan permainan musuh mereka sendiri. Dalam konteks ini, Kemal Atatürk telah muncul sebagai pemimpin yang bakal menjadi pemimpin tertinggi kerajaan Turki moden. Dan dia mengatakan, saya tidak ada agama. Siapa kata saya Islam? I have no religion. And at times, I wish all religions at the bottom of the sea. Saya harap semua agama dihapuskan di dunia. Dan itulah yang dilakukan oleh Atatürk. Menghancurkan sendi-sendi agama di Turki. Bermula dengan pemerintahannya pada tahun 1924, terbentuklah Turki Republik Muda, Republik Turki Moden, walaupun hanya sebahagian kecil daripada Osmania yang besar. Dan sekarang kalau kita pergi ke Turki, Turki inilah Turki yang diberikan oleh orang menang kepada orang kalah. Dalam konteks ini, apa yang berlaku seterusnya?
Sama katuk merosakkan seluruh sendi agama, tidak ada pakaian Islam, tidak ada lagi syariah, maka tidak boleh dipergikan lagi, azan tidak boleh dalam bahasa Arab, seluruh agama ditutup, tulisan yang ditulis oleh Said Nursi diharamkan, wanita dibebaskan, kemudian Ankara dijadikan kota utama mereka, kemudian nama juga kena ikut barat, cara pakai barat dan tinggalkan cara Islam. Kalau dulu nama orang Turki Muhammad bin Abdurrahman, tetapi sekarang tidak lagi, namanya kena ada nama ujungnya. Ada Rajab Erdogan. Itu cara yang dikenakan syarat supaya nama dikenakan sebagai barat. Tidak boleh lagi mengikut nama Abdurrahman bin Abdullah, tidak boleh lagi. Dan itulah Turki moden. Dan ini gambar yang cukup menakut, yang cukup menyakiti. Yang diketahui menghafal Quran dibunuh. 5 orang ini digantung sebab menghafal Quran. Itu saja salah. Menghafal Quran menjadi kesalahan. 4 individu yang hafiz ini dimula-mula sekali dibunuh, digantung. Itu nasib Turki moden yang menukarkan Islam kepada sekularisme sebagai pegangan mereka. Di manakah letaknya Senussi? Senussi cuba menangani masalah ini, bertemu dengan Mustafa Kemal Atatürk dan minta supaya Islam dikembalikan. Dan terjadilah satu dialog apabila Senussi masuk dalam parlimen dan Senussi minta supaya pegawai-pegawai, menteri-menteri bersolat. Kata Mustafa Atatürk, Pasha, jangan kamu sebut solat dalam parlimen sebab solat tak ada relevan dengan parlimen. Kata Senussi, apakah tuan tidak tahu bahawa yang paling penting dalam Islam ialah solat? Orang yang tidak solat tidak boleh dipegang segala perbuatannya, janjinya dan sebagainya. Dan Mustafa Kemal Atatürk menghalau Senussi dan mengharamkan seluruh tulisannya. Murid-muridnya dihalau, dibunuh, dan terpaksalah Senussi dalam pelarian. Bagaimanakah risalah Rasail Nur boleh survive sekarang? Ditanam dalam bumi. Yang ada sekarang ialah ditanam dalam bumi, dan pelajar Senussi, kalau tuan pergi melawat ke Istanbul, masuk ke tempat pusat kajian Senussi, kita dapat lihat kesan-kesan yang bagaimanakah tulisan Senussi dapat survive sekarang sebab ditanam di bawah bumi. Sekarang dibuka kembali selepas zaman yang sangat lama. Ketika itu, pemimpin British ingin menukar agama orang Islam. Dan dia mengatakan, dia pegang Al-Quran seperti ini. Dia mengatakan selagi Al-Quran ini ada di tangan orang Islam, selama itu kita tidak dapat kalahkan mereka. Supaya kita dapat kalahkan mereka, kita pisahkan pemuda Islam daripada kitab ini. Kitab ini selagi ada tangan umat Islam, kita tidak dapat kalahkan. Maka mereka cuba menukar tulisan Jawi ke bahasa Rumi. Tulisan Arab ke bahasa Rumi ialah dasar apa yang dilakukan oleh William Gladstone, wakil British di Mesir, yang sangat benci pada Islam. Yang begitu juga dengan Winston Churchill, yang sangat benci pada Islam. Orang Islam ialah anjing gila, kata Winston Churchill, yang disanjung oleh pemimpin kita satu masa dulu. Umat Islam ialah anjing gila, kata Winston Churchill. Dan kawannya adalah Gladstone yang lebih awal mengatakan umat Islam harus dihapuskan. Dan kita tidak boleh menghapuskan mereka dengan senjata. Kita hapuskan mereka, kita pisahkan mereka dengan Al-Quran. Dan di sinilah letaknya peranan yang dimainkan oleh Said Nursi. Dia mengatakan bahawa dia sangat terkejut dengan kata-kata pemimpin British ini, dan dia berusaha untuk mendirikan sebuah sekolah sains Islam, sekolah Az-Zahra, yang disebutnya ia untuk mengembalikan pemuda-pemuda kepada Islam. Dan untuk mengembalikan kepada Islam cukup sukar sebab zaman sekolah telah bermula. Di sekolah diperkenalkan teori Darwin. Teori Darwin maksudkan bahawa manusia tidak diciptakan Allah, tetapi hanya dapat evolusi daripada zaman yang
sel yang ringkas kepada sel yang utama, termasuk manusia. Oleh sebab itu Tuhan tidak ada. Dan inilah yang dibawa oleh ketika itu. Kalau kita baca tentang Rasul Onod ialah risalah ataupun kitab-kitab yang siri yang banyak seperti gambar ini. Dia cuba menerangkan bahawa alam ini secara logik dengan ayat Quran dan juga dengan nakli dan akli membuktikan sejelas bahawa setiap yang berlaku dalam dunia ini ditentukan oleh penciptanya. Sebagai untuk membantah apa yang disebut oleh Gladstone bahawa yang berlaku dalam dunia ini semuanya lah secara kebetulan. Oleh sebab itu, teori evolusi ialah yang kuat maka yang lemah. Dan yang lemah harus pasrah apabila yang kuat makan. Dipanggil survival of life. Melaya negara lemah, British negara kuat, jadi bila Melaya, British makan Melaya, kena pasrah. Tidak boleh kita ambil tindakan sebab kita lemah. Itu diajar dalam teori evolusi. Sampai sekarang, profesor kita mesti menulis dalam bentuk teori evolusi. Walaupun kita sudah merdeka. Dan perjuangan dilakukan oleh Sanusi ialah untuk membawa kembali ke landasan yang benar. Dan inilah peranan dia. Dan inilah kitab yang sangat-sangat hebat. Rosa Enon, ada beberapa jilid di situ tuan. Kitab ini bukan tulis ketika zaman yang aman. Ditulis ketika dalam peperangan. Disebut kepada pelajarnya salin. Ratusan pelajar yang ikut ke mana saja Sanusi pergi, pelajarnya akan kerti. Setiap pelajar akan mencatat perkataan macam hadis. Seolah-olah dilakukan seperti hadis. Apa yang disebut oleh Sanusi dicatatkan satu persatu. Akhirnya terkumpullah dalam Rasail Nur yang menceritakan segala-gala yang untuk counter kepada secularism, kebenaran dan survival of life, semuanya dikumpulkan di dalam kitab ini. Saya cukup kagum dengan kitab ini. Walaupun kita baca satu bab, dia menyentuh hati budi kita. Tuan-tuan bacalah. Dia tulis dalam bahasa Arab. Diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Tetapi dalam bahasa Inggeris, terjemahannya barangkali tidak seasli dalam bahasa Arab. Baca dalam bahasa Arab. Dia berhujah tentang kesalahan, kelemahan teori kapitalisme, liberalisme, teori yang ada di barat, semuanya dipatahkan dalam buku ini dan kita harus belajar kembali. Akhir sekali kejatuhan kerajaan Osmaniyah berlaku pada tahun 1924. Di situ Sanusi sedang diburu oleh pemerintah. Dia bersembunyi di mana saja. Dan inilah gambar tentera Osmaniyah yang sangat kecewa apabila negaranya telah jatuh. Apabila Mekah telah jatuh, Madinah telah jatuh, Mesir telah jatuh, Libya telah jatuh, dan inilah gambaran yang sempat dirakamkan oleh tentera Islam apabila kerajaan Islam terakhir telah jatuh. Selepas kejatuhan Osmaniyah, tidak ada lagi negara Islam sampai hari ini. Kita tidak ada lagi negara Islam sampai hari ini, selepas jatuhnya Osmaniyah pada tahun 1994. Selesai kita diperintah oleh Khulafaur Rasyidin. Selain diperintah oleh kerajaan Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian kerajaan Mamluk, kemudian kerajaan Seljuk, kemudian kerajaan Andalusia, kemudian kerajaan Osmaniyah, dan Osmaniyah ialah sanak terakhir dalam khalifah Islam. Dan apabila jatuh umat Islam di sini, berakhirlah khalifah khulafah Islam. Dan kita hidup, kebetulannya pemuda depan saya, kita hidup ketika zaman kita tidak ada khalifah. Kita hidup zaman kita tidak dilindungi oleh negara Islam. Dan kita dijajah oleh negara yang menjajah kita. Dan penjalosan ialah sebagai penghinaan yang sangat-sangat dahsyat pada Islam. Negara Islam daripada Balkan, Bosnia, Herzegovina, Armenia, Georgia, itu negara kita. Terlepas satu persatu. Yang tinggal ialah Turki kecil hari ini. Sedangkan perjanjian ini adalah perjanjian menghina Islam. Dia valid selama 1 tahun dan tahun ini telah berakhirlah perjanjian tersebut. Itu sebab Erdogan ingin mengembalikan kepada negara asalnya. Pasti tidak boleh. Tetapi
segera disekat dalam pertandingan presiden baru ini, sebab yang menentang Erdogan ialah mereka yang bersama untuk kembali kepada zaman sekular total yang dibawa oleh Atatürk. Tuan-tuan, dalam perjalanan Lausanne inilah negara Islam yang besar telah dikecilkan. Greece telah diserahkan kepada Greece, dan yang ada sebahagian Eropah lah kawasan kecil, dan inilah Turki yang ada sekarang. Melihat 100 tahun Islam bertapak, dan kita adalah sebahagian daripada Osmania. Aceh sebagai Osmania, Filipina sebagai Osmania, ialah satu kenangan yang tidak dapat kita kembalikan lagi. Dan kita lihat itulah yang ada sekarang. Asalnya daripada Barat Afrika sampai ke Siberia itu Osmania. Sekurang-kurangnya pengaruh Osmania. Tetapi sekarang hanya tinggal satu titik. Itulah Osmania yang sekarang bernama Republic of Turkey. Inilah saja-saja yang tinggal. Kejatuhan Osmania menyebabkan kawasan Osmania telah dijajah oleh seluruh penjajah. Algeria dijajah, Maroko dijajah, Tunisia dijajah, Libya, Mesir, Iran, Turki, Iraq, Syria jatuh serta. Tak ada satu pun negara yang merdeka. Inilah akibat jatuh Osmania. Sekiranya Osmania masih ada, insyaAllah tidak jatuh begitu sekali. Tidak jatuh begitu sekali. Begitu umat Islam. Tidak ada negara yang merdeka. Di sebelah timur, tidak ada satu negara merdeka. Malaya, tanah Melayu, dijajah British. Sumatera oleh Jawa. Jawa oleh Belanda. Kamboja oleh Perancis. Filipina dijajah oleh Sepanyol dan Amerika. Tak ada satu pun negara Islam yang merdeka. Kita duduk tempat yang paling bawah. Itulah keluarnya ucapan Said Nursi bahawa kita duduk paling bawah. Umat Islam dikenakan penyakit yang bertipe-tipe 6 penyakit asas tadi. Bukan untuk sama-sama bersatu, untuk kembali, untuk membangkit semula khalifah kita, tidak. Tapi masing-masing bercakaran atas satu sama lain. Sifat itu kita bawa sampai sekarang. Kita lebih mesra kepada musuh daripada kawan kita sendiri. Dan masing-masing untuk meninggikan saksiyah yang disebut sebagai ananiyah ataupun perasaan untuk personal, untuk membawakan keluarga masing-masing ke atas, bukan untuk membina satu masyarakat bersama. Itulah penyakit yang ada pada hari itu. Kita dijajah. British datang ke Melaya, contoh. Tak terlihat di sini adakah serigala? Nampak tak serigala di mana? Az-zibu yahrusul ghanam. Kata British, kami datang ke Melaya untuk menasihati sultan, bukan kami menjajah. Tetapi serigala menjaga kambing. Sejarah Malaysia ditulis seperti ini. Masih serigala datang dengan baiknya untuk menjaga kambing. Itu sejarah Malaysia sampai sekarang. Dan satu kisah. Seekor serigala datang dalam satu kawasan kambing hitam dan kambing putih. Serigala makan kambing putih dan kambing hitam mengatakan nasib baik kami tak makan. Sebab serigala hanya makan kambing putih. Kemudian serigala makan kambing hitam. Kata kambing putih, adil. Tadi makan kami dan kambing hitam pun dimakan juga. Jawa dijajah oleh Belanda, tanah Melayu dijajah oleh British, Kamboja dijajah oleh Perancis, adil. Itulah sejarah kita tulis dalam bentuk adil. Penjajah kita. Our task is to civilize the world, kata British bila datang ke sini. Tetapi gambar ini menggambarkan hakikat sebenarnya. Selepas kerajaan kita jatuh, dia masuk celah-celah kambing untuk menjaga kambing, dan serigala ini memang makananlah kambing. Dan kita berikan dia tugas untuk menjaga kambing. Kami datang untuk menasihati sultan di Perak. Kami datang untuk menasihati sultan, bukan kami menjajah Perak. Penulis sejarah Perak mengatakan kami tak pernah dijajah. British datang untuk menasihati kami. Sampai sekarang. Tunjukkan gambar ini pada mereka. Akibat kita telah jatuh kerajaan Islam, maka kita telah jatuh. Akibatnya plaster ditikam. Plaster ditikam.
Bumi Palestin dibom setiap masa dan ketika daripada kita jatuh pada tahun 1916. Yahudi mula masuk dan mereka membentuk negara Israel pada tahun 1948. Dan sejak itulah umat Islam dibunuh. Dan kata Israel, dunia ini Tuhan ciptakan untuk orang Israel. Orang selain Israel harus mati. Dan orang Islam adalah animal. Disebut dalam bahasa mereka goyim. Goyim maksudnya orang yang tak perlu hidup di atas muka bumi. Oleh sebab itu kita harus bunuh mereka. Ini falsafah mereka. Bagaimana kita nak runding dengan Yahudi yang menganggap kita binatang? Orang Islam tak layak untuk hidup. Palestinian tidak layak untuk hidup sebab mereka adalah animals who do not deserve to live. Tuan-tuan yang semati, di petani diserah kepada siapa? Supaya tanah Melayu diserah kepada British sepenuhnya. Dan umat Islam dipijak di petani dari dulu sampai sekarang. Dan petani merdeka menjadi petani terjajah. Sekarang tidak ada petani sebuah empire telah menjadi sebuah bandar kecil. Daripada sebuah empire yang daripada atas ke bawah, termasuk Terengganu, termasuk kawasan-kawasan yang besar, telah menjadi sebuah kota, sebuah bandar kecil yang ada sebuah masjid di situ. Umat Islam dipijak oleh Siam sebab British memberi mandat untuk mereka ambil negara Melayu ini. Negara kita, Pulau Maharaj. Pulau Maharaj telah diambil oleh Sepanyol dan Sepanyol menukar nama bumi Islam ini kepada Filipina. Maka sejarah Maharaj telah hilang dan ada orang Melayu tidak tahu nama asal Filipina ialah Maharaja. Di situlah pusat Islam. Di situlah tempat kota Manila yang sekarang telah menjadi Manila. Apabila mereka telah membunuh seluruh Islam di Manila, mereka membentuk sebuah negara Kristian dan mereka telah membunuh seluruh Islam di Manila. Dan Manila ialah sebuah kota murtad. Umat Islam berjuang sebagaimana yang Said Nursi mengatakan bahawa pengkhianatan penduduk tempatan, raja tempatan bersama dengan Spanyol untuk menjajah negara mereka sendiri. Di Jawa, di Pulau Jawa kita lihat keraton. Tahu keraton? Keraton ialah pemerintah silam Jawa. Mereka bersama dengan Belanda menjajah bangsa mereka sendiri. Keraton hidup dengan mewah dan mereka menjadikan orang Jawa seperti hamba abdi. Dan ketika itu kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Daripada sebuah negara yang maju dengan tamadun, kita dipijak sehinggalah kita lihat. Sehingga zaman moden kita, hari ini tuan-tuan, kita kenang bagaimanakah Bosnia dibunuh oleh Serbia. Serbia ialah negara Osmania asalnya. Bosnia ialah Osmania, tetapi telah terpisah daripada Osmania dan diserahkan kepada negara merdeka sekarang. Dan pada tahun 1995, mereka membunuh Islam. Tentera bersatu menghantar tentera pengaman tentera Belanda. Tentera Belanda bersama dengan Serbia sama-sama membunuh Islam. Mereka memperkosakan Islam di Bosnia. Mereka ingin melahirkan anak Bosnia daripada ibu Muslim. Dan ribuan yang dibunuh di bandar Srebrenica. Apabila kita tidak ada lagi khalifah, kita dilakukan sebagai ini di seluruh dunia. Di Palestin tidak terbela sama sekali. Di petani kita dilakukan seperti ini. Di Filipina kita dibunuh dan dimurtadkan. Di Bosnia kita dibunuh tanpa sebab. Di Myanmar kita dibakar rumah kita. Sekiranya Osmania masih ada, tuan-tuan, insya-Allah perkara ini tidak berlaku. Tidak mungkin sebuah kerajaan Islam membiarkan seperti ini dilakukan kepada anggotanya. Irgo, di Xinjiang sekarang, di Turkistan Timur, umat Islam dibunuh. Dan Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang terkenal, diriwayatkan oleh sahabat, Rasulullah bersabda, yushik an tada alaikum aumam min kulli umat min upuk. Dan hampir-hampir kamu akan dimakan, diratah oleh seluruh
umat yang datang daripada seluruh ufuk dunia. Kama tada al-aklah ila qasatih. Sebagaimana mereka sedang menghadapi sebuah hidangan di atas meja makan, kamu akan dijadikan makanan oleh mereka seperti itu. Qila, ya Rasulullah. Famin qillati yawmin, apakah hari itu kami tidak ramai? Qala la, Rasulullah kata tidak. Walakinnakum usaun kasa'in salih. Kamu ramai tetapi tidak ada kekuatan. Seperti buih yang banyak tetapi tidak ada kekuatan. Dan Rasulullah mengatakan, ya wahan fi qulubikum, Allah campakkan perasaan wahan dalam hati mereka. Wa yaz'arum min qulubi aduwikum, dan musuh mereka tidak merasa takut pada mereka. Lihubbikum ad-dunya wa qaratikum al-maut, sebab mereka cintakan dunia. Mereka ingin cintakan dunia dan mereka benci mati, dan mereka akan dimakan oleh tentera Ahzab moden. Tuan-tuan, kita dimakan. Hadis ini menggambarkan satu masa dan kita sudah hadapi. Ketika jatuh Osmaniyah, kita dimakan di Xinjiang, kita diratah di Myanmar, kita diratah di Bosnia, di Filipina, di Patani, di Palestin, di mana-mana. Tuan-tuan, jangan takut jatuh. Kita tak boleh jatuh lagi sebab kita duduk tempat paling bawah. Beritahu pemuda, kita duduk paling bawah dan tak boleh jatuh lagi. Jangan takut jatuh sebab kita duduk tempat paling bawah. Dan tuan-tuan, itulah nasib kita. Dan satu fasa telah berlaku. Sekiranya kita banding Rasulullah dengan hijrah Rasulullah ke Madinah, yang kita bakal sambut tidak lama lagi, sebagai hilal pertama, negara Islam pertama yang ditubuhkan oleh baginda Rasulullah bersama dengan para sahabat. Kemudian semakin lama hilal membesar dan menjadi Badar. Ahli sejarah mengatakan Badar yang berlaku dalam sejarah Islam, purnama yang berlaku dalam sejarah Islam, ketika sepanjang kurun ke-8 hingga ke-10. Hingga 8 ke 10 masih itulah Badar atau purnama kita yang bersinar di langit dunia. Selepas itu kita jatuh perlahan. Di Baghdad dilanggar oleh Mongol. Satu persatu negara kita dimakan oleh penjajah. Akhirnya bulan kita semakin kecil dan hilang. Satu fasa telah berlalu. Sekarang kita duduk fasa yang pertama. Kita ulang kembali. Dan kita ulang kembali fasa yang pertama. Inilah yang disebut oleh Syed Nursi. Syed Nursi mengatakan, the future belongs to Islam. The future shall be Islam's, and Islam's alone. Masa depan untuk Islam, sebab sejarah menunjukkan daripada hilal, Islam membesar, menjadi purnama dan kecil. Sekarang kita ulang sekali lagi. Fasa pertama telah berlalu. Lupakan apa yang kita telah duduk tempat yang paling bawah dan sekarang kita bangkit di atas sejarah yang lama. Itu disebut oleh Syed Nursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berjanji dalam surah Al-Fatih, huwallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dan dia Allah yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agamanya benar, dan agama ini akan mengatasi segala agama dunia, dan cukup Allah sebagai saksi. Allah berjanji bahawa Islam akan mengatasi seluruh agama dunia. Dan fajar telah bermula. Hilal telah muncul kembali. InsyaAllah minggu depan kita akan menyambut hilal baru. Tahun baru hijrah bermula dan hilal pun bermula, dan daripada hilal inilah kita akan membentuk sejarah Islam yang baru. Adik-adik, ingat kita sedang di awal perjalanan kita yang baru. Dan di Turki, ketika Syed Nursi masih hidup, walaupun mereka diperintah oleh negara sekular, presiden sekular, Perdana Menteri sekular, tiba-tiba ada seorang presiden mereka yang bernama Adnan Menderes pada tahun 1991. Dia naik kapal terbang, tiba-tiba kapal terbang itu rusak enjinnya dan menjunam jatuh ke bawah. Sebelum terlepas ke bumi, dia angkat tangannya buat pertama kali. Ya Allah, selamat aku. Sekiranya aku selamat hari ini, kata presiden sekular ini, aku akan tukar Turki menjadi Islam. Aku akan tukar sekular menjadi Islam kembali, sebagaimana Osmaniyah lepas. Dia bernazar, tiba-tiba dia sedar kapal terbang mendarat. Tak jadi mati. Dia tunaikan. Saya ingin kembalikan Islam Osmaniyah dulu ke dalam pemerintahan
Dia presiden. Dan itu kesalahan. Dia didapati salah disebab dia ingin menukar sekular per Islam. Dia dihukum gantung. Ingat, setiap presiden Turki tidak boleh melaksanakan Islam. Sekiranya melaksanakan Islam, Menderes telah menjadi contoh. Menderes dihukum gantung. Ini gambar gantung. Turki tidak boleh melaksanakan Islam sebab dalam perlembagaan mereka, agama Turki ialah sekular. Di Malaysia, sekurang-kurang, agama resmi Malaysia adalah Islam, sekurang-kurangnya. Pancasila, Islam juga. Agama resmi mereka ialah sekular. Itu sebab masjid mengazukan azan, tetapi di sebelahnya minum arak. Pelacurnya di tepi Masjid Ahmad. Pelacur terkenal di Istanbul, tuan-tuan. Sebab mereka adalah negara sekular dan mereka laku segala-galanya. Boleh laku segala-galanya. Tidak salah dalam segi undang-undang Turki. Dan presiden yang ingin mengembalikan Islam telah dibunuh. Ada seorang presiden baru, Mbakan namanya, yang memimpin parti Refah untuk kembali pada Islam. Dan dia menang. Dan dia diharamkan. Parti Islam yang menang diharamkan. Sekarang anaknya cuba membawa kembali parti Refah. Refah diharamkan. Dihidup kembali zaman Erdogan. Dia menjadi parti sekutu Erdogan, namanya Refah baru. Dan parti Islam Turki bukan parti Erdogan, bukan parti Refah baru, tetapi parti Saadat. Parti Saadat adalah parti mewakili Islam. Tetapi sebagaimana di mana-mana saja, mereka tidak disokong oleh orang Islam sendiri. Yang menang ialah Erdogan. Parti Islam kalah, tidak satu pun yang menang. Tidak satu parlimen yang menang daripada parti Islam di Turki. Jadi Erdogan parti apa? Tuan-tuan, Erdogan ialah anak yang dididik oleh Mbakan. Mbakan ingin kembali pada Islam. Tetapi bila dia menang, dia diharamkan. Itu nasib Islam di Turki. Siapa yang berjuang dengan Islam, dia akan diharamkan. Kalau tak diharamkan itu, bukan Islam. Yang Islam mesti haram. Itu nasib Mbakan. Tetapi dia sempat untuk gerung seorang pemuda, namanya Erdogan. Dia sempat gerung sebelum jatuhnya, dia sempat untuk gerung seorang pemuda, namanya Erdogan. Yang sekarang memimpin Turki. Dan kata Syed Nursi, walaupun kita duduk zaman penjajahan, Islam di bawah tempat yang lembah, Islam akan menang. Sebab Allah telah janji. Dia sangat yakin dengan janji Allah. Walaupun ketika dia bercakap, Islam tempat yang paling bawah. Sebab dia mengatakan, manusia akan berkembang, teknologi akan berkembang, dan seluruh agama lain akan kalah sebab agama yang menjadi memelihara ataupun meraihkan minda manusia. Sebab dalam Islam ada akli dan ada nakli. Hanya Islam yang menjadikan akli selain pada akli sebagai satu sumber gadingan dalam agama kita. Teknologi akan berlaku dan Islam akan menang. Bila teknologi bermula, Islam akan menang, kata Nursi. Nursi mengatakan, tunggu teknologi bermula, Islam akan menang. Sebab agama Islam agama fitrah. Agama lain bukan fitrah. Dan Islam akan menang. Bila teknologi bermula, Islam akan menang. Itu adalah yang diberikan firasat kepada Nursi. Sekarang kita lihat alam semesta yang terbentang. Mereka mengkaji Al-Quran. Sekarang berapa ramaikah orang Eropah yang mengkaji Al-Quran, mengkaji alam semesta dalam ilmu kosmologi. Mereka berlumba-lumba untuk memeluk Islam. Dan inilah Rasa Inu. Rasa Inu ini nama penuh, tetapi dia banyak kitab lain. Berbagai kitab. Dan pelajarilah tuan-tuan satu daripada kitab ini. Dan oleh sebab itu kita lihat di Turki ada sebuah pusat pengajian Rasa Inu. Pemuda-pemuda mereka sedang mengkaji dan Erdogan ialah murid Rasa Inu. Antara murid yang dikeluarkan oleh sekolah Rasa Inu ialah Erdogan. Menukar zaman sekular kepada pemimpin yang berjiwa Islam. Ini ialah di antara jasa Rasa Inu. Saya melawat Turki beberapa kali. Pada tahun 2010 saya diberikan seorang pelajar PhD untuk bawa saya ke kawasan di Turki untuk sejarah.
Dia beritahu saya adalah pelajar Rosa Inul. Saya baru saja tahun. Ketika usia saya 30 tahun, baru saya solat. Baru saya baca terjemahan Al-Quran sebab saya tidak boleh baca Arab. Saya dilatih dalam sekular dan sekarang saya masuk Rosa Inul halakah yang dipimpin oleh Erdogan ketika itu. Dan saya solat lepas saya menjadi ahli kepada halakah Rosa Inul. Sekarang ketika Erdogan, Rosa Inul telah dibenarkan untuk dibaca. Inilah tesis yang ditulis oleh pelajar seluruh dunia. Bila saya sampai ke sini, pengarahnya memberitahu saya sekiranya ada pelajar Malaysia yang ingin melakukan kajian peringkat tinggi tentang Rosa Inul yang banyak ini, tuan-tuan, dan beritahu saya, kami akan sponsor dia untuk kaji, dan inilah sebahagian daripada tesis peringkat tinggi yang dilakukan oleh pelajar seluruh dunia yang sekarang dikumpulkan di Turki. Tuan-tuan yang ada minat untuk mengkaji tentang tafsir, sebenarnya ini kitab tafsir. Kitab tafsir yang ditafsirkan dalam peperangan. Tafsir dalam medan peperangan. Dan dia menjadikan sumber untuk kita baca sebab tulisannya hidup. Tulisannya ditulis dalam perjuangan. Dan ini muridnya. Pada tahun 2010 lepas, Kerajaan Erdogan mengumpulkan seluruh murid-muridnya yang selamat, yang tidak dibunuh. Dan berkumpullah di Istanbul. Inilah murid-murid Rosa Inul yang mereka lah sekarang kembangkan seluruh dunia. Mereka datang ke Malaysia. Pada tahun 1999, mereka membuat satu seminar besar di UKM. Dan murid-murid Rosa Inul telah dijemput untuk perkenalkan diri. Dan kebetulan saya diminta oleh Rustia untuk bercakap tentang Rosa Inul. Dan perkenalkan Syed Nursi kepada masyarakat Islam, kepada masyarakat Malaysia. Dan inilah satu peristiwa yang besar. Dan inilah 6 orang tokoh ketika itu saya bersempat berjumpa dengan tokoh ini. Menceritakan bagaimana periknya mereka untuk membawa mesej Islam selepas Akbar Ataturk. Mereka diburu, sebahagian besar daripada kawan mereka telah dibunuh. Tetapi yang tertinggal inilah yang membawa obor ini. Dan di Indonesia, tuan-tuan, di Universiti Palembang, Universiti Raden Patah telah jadikan sebagai urustia untuk kajian Rosa Inul di Asia Tenggara. Dan saya berharap ini dikembangkan di Universiti di Palembang. Pelajar Malaysia yang ingin mengkaji tentang Rosa Inul ini dan Palembang menjadi pusat di Asia Tenggara. Sekarang kita lihat. Erdogan dibayangi oleh Ataturk. Ketika dia menang, pagi itu dia membawa gambar Ataturk. Sebab Islam tidak dibenarkan di Turki. Dan oleh sebab itu kita lihat Turki sekarang, Turki liberal, Turki sekular, di tepi Masjid Sultan Ahmad kita lihat mereka sedang berpesta Arab. Ini Turki. Pelacuran berlaku di mana-mana saja. Tuan-tuan yang pernah pergi ke Istanbul, pelacuran Istanbul lebih dahsyat daripada Barat. Tetapi dibenarkan oleh perlembagaan. Sebab sekular maksudnya boleh lakukan apa saja. Boleh lakukan Islam, silakan. Ketika Ataturk tidak boleh, ketika Erdogan boleh. Dan untuk melakukan keburukan, silakan. Dan inilah wajah Turki yang harus diambil peluang oleh mereka yang ingin jadikan Islam sebagai satu daripada perjuangan. Sebab Turki adalah negara yang bebas. Dan mereka mengadakan seperti ini. Setiap malam mereka ada pesta seperti ini, tidak ubah seperti Barat. Dan tuan-tuan, ini ialah muda-mudi Turki, tetapi mereka masih menyokong Erdogan. Sebelum pilihan raya Presiden baru ini, walaupun mereka daripada golongan yang tidak senonoh, tetapi mereka menyokong Presiden Erdogan. Mereka ada sebab, dan dalam pertandingan Presiden ini, Erdogan hampir kalah. Tetapi menang akhirnya. Dan inilah satu daripada pilihan raya yang paling sengit di Turki setakat ini. Dan apakah menyebabkan lawannya diberikan sokongan oleh negara Eropah? Amerika, NATO, Eropah bersama dengan lawan Erdogan, iaitu Kilic Erdogan, yang menjadi lawan kepada Erdogan mendapat sokongan daripada seluruh dunia. Pertandingan antara Erdogan dengan lawannya bukan individu, tetapi lawan dunia Barat dengan dunia Timur. Itulah yang dapat digambarkan. Sebab pertamanya Erdogan berjaya membentuk airport terbesar dunia. Tuan-tuan pergi Istanbul, panjang tempat kita berjalan untuk sampai ke terminal kita.
dan dia masih tidak disahkan oleh dunia sebagai airport terbesar dunia. Tetapi Turki mengisahkan dialah airport terbesar dunia. Menakutkan Eropah. Sebab Istanbul menjadi hub penerbangan Eropah. Menggantikan Belanda. Ini menyebabkan ekonomi Turki ditekan begitu sekali hari ini disebabkan apa yang berlaku. Mereka ingin menjatuhkan tokoh ini. Turkish Airways menjadi airway terbaik di Eropah. Bukan UK, bukan British, bukan Belanda, bukan Perancis, tetapi yang terbaik Eropah ialah Turkish Airways. Tuan-tuan, sekarang Turki telah masuk era logistik peperangan. Mereka mulakan dengan drone. Drone ini sangat powerful sebab drone ini telah digunakan dalam peperangan di Azerbaijan menentang Armenia. Armenia jatuh kalah dengan cepat disebabkan oleh drone ini. Dan Malaysia membeli drone ini. Pegawai tinggi tentera memberitahu saya, besok saya, kita juga beli drone ini. Bila saya sebut tentang drone ini menjadi aset logistik peperangan Turki yang sangat hebat. Malaysia juga beli, dia bisik pada saya. Inilah yang dilakukan oleh Turki. Drone yang sangat murah harganya. Kalau F-35 sangat mahal. Tetapi drone yang dapat melakukan kerja sebahagian kerja F-35 dapat dilakukan oleh drone yang kecil ini, yang tidak ada orang. Dan dia dapat melakukan dengan tepat. Yang ketiga, Erdogan telah menukarkan Museum Hagia Sophia menjadi masjid. Menimbulkan kemarahan seluruh Eropah. Menimbulkan kemarahan daripada Amerika. Menimbulkan kemarahan daripada NATO dan Erdogan harus dihapuskan. Lebih-lebih lagi, Erdogan mengatakan, selepas ini kami akan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan Israel ini lebih dahsyat daripada Hitler. Sebab Hitler melakukan dalam masa yang tertentu, tetapi Israel terus melakukan keburukan, mengatasi kejahatan Hitler dalam Perang Dunia yang Kedua. Dan Erdogan juga mengatakan, kami akan bebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan China telah memberikan jaminan bahawa Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan. Putin juga memberikan jaminan bahawa Jerusalem Timur akan diserahkan pada Palestin. Dan inilah yang menyebabkan Barat sangat-sangat bimbang dengan kewujudan Erdogan, walaupun kita boleh persoalkan apa yang berlaku di sana. Masjid Al-Aqsa bakal dibebaskan oleh Erdogan. Ini menyebabkan dunia akan marah. Dan pada tahun ini, tahun yang sangat kritikal, sebab perjanjian Lausanne telah tamat. Dan apakah Erdogan bakal mengambil kembali sekurang-kurangnya pulau yang diserahkan pada Greece, yang duduk di tepi pantai Turki, diserahkan pada Greece untuk menghina Islam. Sekarang perjanjian telah tamat. Mula-mula sekali, pulau-pulau ini akan diserahkan kembali kepada Turki. Dan Erdogan harus dihapuskan. Supaya pulau ini yang menjadi penempatan tentera NATO di situ. Yang sudah berada di pantai Turki. Dan Turki minta supaya pulau ini diserah padanya. Itu yang sangat menakutkan Eropah. Tuan-tuan lihat, Greece ini ialah Osmania satu masa dulu. Diberikan kepada Greece sekarang. Bahkan pulau Turki, tuan-tuan ingat pulau Turki diserah kepada Greece untuk menambahkan derita Turki. Dan sampai sekarang, pulau-pulau ini diletakkan tentera-tentera Eropah dan menjadi ancaman yang besar bagi Turki. Dan Turki harus dibebaskan. Oleh sebab itu, Eropah melihat Turki adalah ancaman mereka. Turki dan Greece diambang peperangan. Bukan antara Turki dengan Greece, tetapi Islam dengan Eropah seluruhnya. Dan mereka mengatakan, Erdogan ingin kembalikan Turki kepada zaman keagungan Osmania. Dan sentiasa mereka mengatakan Erdogan ingin kembalikan Turki kepada Osmania. Mereka lukis gambar Erdogan seperti khalifah yang lalu. Sama ada benar atau tidak, itulah yang mereka gambarkan. Jangan biar Turki dibawa kembali menjadi zaman Osmania, sebab Osmania kawasan pentadbirannya daripada utara selatan ke timur. Dan itulah yang dibimbang oleh dunia. Dan mereka capkan Erdogan sebagai khalifah dengan pakaian
yang sama seperti khalifah yang lalu. Tuan-tuan, ini ialah negara kita yang terakhir. Negara kita yang terakhir inilah yang telah diambil oleh tentera Azab, dipimpin oleh British. Yang tinggal adalah Turki yang kecil. Dan sebab Erdogan mengatakan, saya bersumpah untuk jadikan Turki sebagai negara superpower dalam NATO, dalam dunia. Turki akan menjadi superpower dalam 30 tahun akan datang. Ini sangat menyebabkan Turki diambang perhatian yang berat daripada Barat. Dalam keadaan seperti ini, Nursi mengatakan Islam akan menang. Islam akan menang, dia bercakap ketika Islam diserang oleh Rusia. Peperangan Turki dengan Rusia ialah peperangan yang terbesar, yang paling panjang di dunia. Peperangan ini berlaku sepanjang 500 tahun, tuan-tuan. Dan sekali menang Rusia, sekali menang Osmaniyah, kalah Osmaniyah, menang Rusia, kalah Rusia, menang Osmaniyah dalam masa 500 tahun. Peperangan yang paling panjang dalam sejarah dunia ialah di antara Turki dengan Osmaniyah dengan Rusia. Ini negara yang memusuhi Islam. Kita sangka Turki menjadi negara Islam lebih awal, rupa-rupanya negara yang benci yang ditentang oleh Nursi, iaitu Rusia, yang menjadi Islam lebih awal. Ini Masjid Moskow di kota Moskow. Pada hari raya yang lalu, beberapa tahun lepas, cuba tengok tuan-tuan, berapa ramaikah umat Islam yang bersolat di sepanjang jalan raya. Sedangkan ketika 10 tahun yang lalu, ketika zaman komunis dan sekarang pemain komunis, mereka tidak benarkan masjid dikunjungi. Apatah lagi untuk salat. Sekarang demi untuk peperangan, Putin memberikan kelonggaran pada Islam. Dan Islam berkembang dengan cepat di Rusia. Yang kita sangka Turki akan muncul sebagai negara Islam lebih awal, rupa-rupanya negara lawan Turki, iaitu Rusia, yang muncul sebagai negara Islam. Sukar untuk kita bayangkan. Ini ialah masjid yang dibina di kawasan Siberia. Di mana Siberia, tuan-tuan? Di hujung dunia. Ini mufti kita. Dan masjidnya dibina di atas ais. Di sini tidak ada kenderaan kecuali slash ataupun kenderaan di atas air batu. Dan ini mufti kita memeranjakkan dunia apabila mengatakan Muslimu Rusia, Muslimu Rusi yushakilun arba'in fami'ah min sukan qariban. Penduduk Islam di Rusia akan mencapai 40% akan dalam masa yang sangat dekat. Tuan-tuan, 40%. Penduduk Rusia berapa ramai, tuan-tuan? 250,000. Hampir separuh penduduk Islam. Dan Islam yang paling besar di atas muka bumi ialah Rusia, tuan-tuan ini. Dan Amerika dengan NATO menyerang Rusia ialah untuk menghancurkan Islam melalui Ukraine. Sebab Islam telah muncul dengan kuat. Dan tuan-tuan boleh lihat sendiri. Islam muncul dengan cepat, sedangkan kita sangka Turki. Dan bila Sanusi bercakap, dia juga sangka Turki. Tetapi yang berlaku ialah musuh Turki satu masa dulu, iaitu Rusia. Rusia telah membangun dengan cepatnya. Dan tuan-tuan, inilah. Begitu juga Eropah mengikut Sanusi akan bakal menjadi negara Islam. Sebab Islam itu sangat sesuai dengan sifat Eropah. Yang inginkan ilmu, bekerja untuk teknologi dan sebagainya. Oleh sebab itu, Ottoman telah mengandungi anak Eropah. Dan Eropah inilah anak-anak Osmaniyah, yang sepatutnya Turki lah yang jadi maju. Tetapi Eropah yang bakal mengganti Turki sebab Eropah berpegang kepada teknologi, ilmu dan pemikiran. Dan sekarang di kota London, seperti di kota Moskow. Seperti di Moskow, di kota London, seperti ini, tuan-tuan. Kita lihat di sebelah kiri ialah gambar gereja yang telah kosong. Umat Islam beli gereja ini, tukar menjadi masjid. Masih belum cukup. Umat Islam solat di tengah jalan di kota London. Umat Islam bersolat di kota London. Dan inilah firasat Nursi, Eropah akan jadi negara Islam. Benar, di London, 500 gereja telah ditutup, dijual pada kita. Dan kita beli. Orang Qatar kaya, orang Saudi kaya, mereka membeli gereja dan tukar. Dan daripada 500, 423 daripada gereja telah ditukar menjadi masjid. Subhanallah. Firasat Nursi sangat-sangat tepat. Dan tuan-tuan, ini di kota Michigan. Islam, bas ada, bawa Islam. God question, we got answer. Dia bawa message, bukan bawa Coca-Cola, tuan-tuan. Bukan airline Coca-Cola.
Tapi airline Islam. Di Malaysia tidak ada. Bas, taksi bawa Islam. Maksudnya Islam sedang berkembang di sana. Dan inilah yang sedang berlaku. Ini di Eropah, di Chicago, ada billboard yang besar tepi jalan. Hijab, tudung, respect, honor, strength. Dan tuan-tuan, kalau ada billboard seperti ini menggambarkan Islam di Chicago, sedangkan di Malaysia tidak ada, sepanjang Johor Bahru sampai ke Al-Star, tidak ada satu pun billboard Islam. Kalau ada pun kempen untuk masuk sekolah tapis, itu pun ada. Maksudnya Islam sedang berkembang di sana. Dan di timur, umat Islam walhamdulillah telah merasakan Islam sebagai beban. Mereka murtad beramai-ramai. Seorang tuan guru daripada Indonesia mengatakan setiap tahun 1 juta umat Islam murtad sebab mereka merasakan Islam tidak indah lagi. Allah gantikan dengan Amerika Islamnya. Allah ganti dengan Amerika. Allah ganti dengan Rusia. Allah ganti dengan Eropah. Dan Muhammad mesti Temengkai. Di antara Alaska ke kutub utara, tuan-tuan, ada billboard Muhammad mesti Temengkai. Nak bina satu billboard ini berapa harga, tuan-tuan? Dan menunjukkan bahawa Islam berkembang barat lebih cepat daripada timur, sebab sepanjang pelas kita tidak ada satu pun billboard seperti ini. Dan sekarang sudah ada 52 juta umat Islam di Eropah. Ini data 10 tahun lepas. Dan 2040 dijangka Eropah menjadi negara Islam. 20 tahun akan datang. Jangkaan mereka, Islam akan dominan di Eropah. Orang Indonesia murtad ramai-ramai, Allah gantikan di Eropah. Dan Korea juga Allah gantikan dengan Islam yang cepat berkembang. Begitu juga Jepun. Ini gambar di Jepun. Dan tuan-tuan, ini seorang Yahudi bernama Mark Stein. Barangkali tuan-tuan ada baca bukunya, America Alone. Dia mengatakan, the future belongs to Islam. Kristian akan ganap. Dan Barat akan jatuh. The End of America, satu buku lain. America Alone menggambarkan Amerika akan jatuh sebab dia mencetak wang tanpa ada cakaran emas di belakangnya. US dollar akan jatuh dan sekarang BRICS mengambil alih daripada US dollar. US dollar akan bankrupt dan itulah ramalan daripada pakar Yahudi ini. Dan yang mengatakan seperti berikut. The future belongs to Islam. The Muslim world has youth, numbers, and global ambition. The West is growing old and enfeebled and lacks of will to rebuff those who will supplant it. It's the end of the world as we have known it. Dia menjangkakan Eropah akan jatuh, Islam akan menggantikan. Bukan orang Islam yang mengatakan, tetapi saya awam mengatakan demikian, tetapi pakar Yahudi ini, Mark Stein, yang menulis America Alone, juga mempunyai pandangan yang sama. Dan sekarang, Vatikan membuat kajian. Di Eropah dikatakan umat Islam dunia sekarang mempunyai 66 bilion manusia di atas muka bumi. Mereka mengatakan jumlah penduduk Kristian ialah 2.0 bilion. Umat Islam 1.6 bilion. Itu statistik asli. Tetapi bila Vatikan membuat kajian yang tidak rasmi, dia dapati bahawa umat Islam mempunyai 2.038 bilion. Islam sebagai agama terbesar dunia hari ini. Islam surpasses Roman Catholic as world largest religion. Islam telah muncul sebagai agama terbesar dunia. Vatikan mengatakan demikian. Vatikan yang lakukan kajian ini sebab ramai orang Eropah yang meluk Islam. Dan dia sangat bimbang berapakah jumlah penduduk Islam sekarang. Pada tahun 2014 lepas, jumlah Islam di dunia telah mencapai 3.038 bilion, mengatasi seluruh agama dunia. Dan benarlah Allah janji, huwallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dan tuan-tuan, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, yuridu natallabi afahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tetapi Allah akan menyempurnakan cahayanya, akan menyinar seluruh dunia walaupun dibenci oleh orang kafir. Dan itulah barangkali kesimpulan daripada apa yang saya bicara ini. Mungkin panjang, saya minta maaf banyak-banyak kalau saya tersilap di mana-mana, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.